Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda kerana setia bersama Bernama TV pada malam ini. Bukan Syekawi Jirim, tapi saya Syuhaimi Muhammad pada malam ini mengambil tempat untuk ruang bicara pada malam ini. Dan pastinya untuk tajuk malam ini cerita panjang sikitlah sebagai introduction-nya. Walaupun saya gementar untuk malam ini kerana tetamu saya ini bukan calang-calang, kerana beliau juga adalah pencinta bahasa Melayu. Saya difahamkan beliau bukan tak sukalah, kurang gemar sikit kalau bahasa Melayu itu dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris. Terima kasih Puan Caroline kerana bantu saya mendapatkan sedikit sebanyak tips mengenai tetamu saya pada malam ini. Namun apapun, seperti yang saya nyatakan, mukadimah pada malam ini agak panjang kerana untuk tajuk yang dipilih mengenai Negeri Sembilan Maju 2045 ini membawa saya untuk merantau, untuk menjelajah Negeri Sembilan. Ya, orang kata takkan tak pernah pergi Negeri Sembilan, tapi untuk tajuk malam ini saya nyatakan saya menjelajah beberapa daerah di Negeri Sembilan, daerah Jelbu, daerah Kuala Pilah, daerah Jempol, daerah Tampin, Rembau. Pastinya Production tak boleh dilepaskan, dan pasti juga daerah Seremban itu sendiri. Jadi penjelajahan saya pada peringkat awalnya adalah secara suka-suka, try and error, untuk bila mana berhadapan dengan kesesakan, ke mana lagi saya boleh mencelah di lebuh raya Karak itu. Jadi saya menemui jalan boleh masuk ke daerah Jelbu, ada jalan pintasnya. Dan kemudian 2 minggu, 3 minggu kebelakangan ni saya ke daerah Kuala Pilah kerana viral pada satu ketika mengenai kedai makan Ain. Jadi saya sampai ke Kuala Pilah, dan sebelum itu sampai kepada Selera Negeri. Walaupun memang dah lama pernah makan di Selera Negeri ini, tapi kali ini di Seremban 2, ya, agak berbeza, kedainya juga lokasinya berbeza. Dan kalau di PD tu banyaklah, selain di pantai peranginannya, banyak kedai-kedai makan yang sentiasa diviralkan oleh pelayar-pelayar baik melalui Instagram, di Facebook. Jadi berantau saya di Negeri Sembilan ini menemukan pelbagai cerita, dan pastinya negeri yang kaya dengan adat ini memberikan saya satu gambaran bahawa InsyaAllah pastinya negeri ini akan mencapai status maju pada 2045. Dan secara peribadi juga, Selangor pada satu ketika itu belum lagi mencapai status negeri maju. Saya juga berada di belakang tabir kerana ketika itu saya berada di Selangor SSIC, Selangor State Investment Centre, dan melihat perkembangan bagaimana sektor perindustrian itu sendiri menjadi satu indikator untuk sesebuah negeri itu mencapai negeri maju, kerana dikira dari segi pendapatan per kapita rakyatnya, status perindustriannya bagaimana. Jadi untuk Negeri Sembilan ini terdapat indikator-indikator, asas-asas yang telah pun dicapai sebenarnya. Jadi pada malam ini saya mengalurkan bagi penduduk Negeri Sembilan, bagi orang luar dari Negeri Sembilan, malah rakyat Negeri Sembilan yang mungkin berada di perantauan, boleh menghubungi saya di talian 0326979767 ataupun 0326979768. Jadi anda boleh berinteraksi terus bersama tetamu saya pada malam ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk menerima undangan saya. Sama-sama Suami, dan juga menama kerana sudi menjemput saya ke ruang bicara. Pertemuan kedua kita, ya. Alhamdulillah. Selepas saya melihat bersama Datuk untuk satu program mengenai ECRDC pada ketika itu, dan saya melihat ada potensi untuk saya bawakan, ya, Negeri Sembilan dengan wawasannya Negeri Sembilan Maju 2045 ini untuk kita bicarakan. Jadi pada malam ini kami di ruang bicara mengalurkan Datuk dan juga kaki tangan Datuk untuk sama-sama kami pada malam ini. Baik Datuk, mukadimah tadi saya dah mulakan bahawa Negeri Sembilan ini negeri yang cukup cantik, dengan budayanya, dengan tempat-tempatnya, terkenal dengan makanannya. Datuk juga saya difahamkan memang gemar masak lemak telur itik. Itu memang sinonim dengan Negeri Sembilan. Jadi bagi Datuk sendirilah, ya, dilahirkan di Negeri Sembilan, anak jati Negeri Sembilan, berkhidmat di Negeri Sembilan. Jadi bagaimana pandangan Datuk tentang Negeri Sembilan itu sendiri? Alhamdulillah. Pertamanya saudara Suami sendiri membuat saya menjadi gentar apabila menyatakan bahawa pencinta bahasa dan sebagainya. Itu satulah Suami, sebab yang tentang bahasa Melayu ni, sebab saya lihat kita sebab intronya tadi Sila.
kita lihat banyak dokumen-dokumen rasmi kerajaan, malahan surat yang sekeping atau 2 keping tu pun saya melihat banyak kesilapan ejaan yang orang kata yang ejaan-ejaan mudah yang menjadi silap yang sentiasa digunakan. Sebab tu kadang-kadang banyak surat tu saya tonting banyak tu yang ada kata saya tu. Kebetulan pula sebenarnya saya pernah berkhidmat di Dewan Bahasa sebagai pekerja sambilan dari tahun saya ingat sehingga tahun 88 hingga tahun 1990 di bahagian terjemahan dan juga bahagian bahasa tu sendiri. Kemudian tu saya pernah bekerja sebagai editor di masa tu penerbit Fajar Bakti. Penerbit Fajar Bakti. Terkenal dengan buku-buku rujukan. Ada buku rujukan dengan buku teks, kalau siapa yang sains tak matematik tambahan kan, dengan buku geografinya. So di situlah saya belajar. So saya kata berkongsi ilmu tentang bahasa ini dengan rakan-rakan sekerja saya lah, supaya kita dapat menggunakan bahasa Melayu dengan betul seperti mana bahasa Inggeris. Itu insya-Allah. Dan tentang soalan tentang bagaimana saya sebagai anak jati Negeri Sembilan. Alhamdulillah, saya bersyukur kerana dapat berkhidmat di negeri kelahiran saya semenjak 11 Jun 2018. Dan apatah lagi mengetuai perkhidmatan awam di dalam sebuah negeri lah, di Negeri Sembilan itu sendiri. Dan saya melihat ini satu tanggungjawab yang saya perlu pikul dengan penuh dedikasi dan amanah dan secara profesional. Dan sebab itu saya rasa ini satu amanah, peluang dan juga suatu tanggungjawab yang besar kepada saya, supaya saya dapat terus berkhidmat bersama-sama dengan kepimpinan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar sendiri, dan juga dengan ketua-ketua jabatan dalam negeri dan juga sahabat-sahabat saya dalam kita memberikan perkhidmatan kepada masyarakat dan juga kepada dalam memajukan ekonomi negeri itu sendiri. So saya rasa itu satu peluang kepada saya. Dan apatah lagi kita ni sebagai penjawat awam, kita mestilah berkhidmat dengan sebaik-baiknya dan sentiasa bersedia di mana pun kita ditempatkan. Okey. Jadi untuk bekerjasama dengan barisan kepimpinan bukan satu tugas yang mudah, kerana masing-masing tampil dengan idea masing-masing, dengan barisan exco-nya, dengan ketua-ketua jabatan. Jadi bagaimana, apa resipi Datuk untuk sejak 2018 hingga kini, jadi bagaimana untuk mencari satu kata putus sepakat yang akhirnya membawa berkat untuk kemajuan negeri itu sendiri? Betul. Dalam kita mentadbir negeri, so mestilah sebelum kita mencapai sesuatu keputusan itu, kita mengadakan percambahan fikiran dan idea-idea yang datang tu daripada pelbagai pihak dan pelbagai kaedah dan pelbagai idea yang datang lah, termasuk daripada kepimpinan negeri dan juga penjawat awam tu sendiri. Dan selalunya kita akan melihat, kita akan berbincang bersama, dan semasa berbincang tu memanglah pelbagai idea dan perbezaan pendapat tu ada. Tapi bagi saya perbezaan pendapat itulah suatu yang baik, yang positif. Dan kita walaupun saya selalu cakap dengan pegawai saya, malah ketua-ketua saya yang sebelum ini pun, saya lihat profesionalnya dia, kita dalam mesyuarat tu kita boleh bertekak. Saya kata secara itulah. Tetapi setelah membuat keputusan, kita akurkan dengan keputusan itu, sebab kita tahu bahawa pada masa itulah keputusan itu dibuat, itulah yang terbaik pada masa itu dan pada keadaan itu. So itu kita kena terima. Dan kita bila sebagai penjawat awam sebagainya, bila keputusan telah dibuat, walaupun dia tidak dia mungkin kita tak setuju atau berbeza pendapat kita, tapi kita kena akur dan kita laksanakan dengan sebaiknya. Pandangan kita yang berbeza itu kita tolak tepi kemudian. Jadi dalam tempoh berapa tahun ini, ada tak satu keputusan Datuk yang tidak dipersetujui akhirnya dipersetujui dan membawa satu kesan yang positif sebenarnya? Mungkin dalam tempoh pandemik COVID itu sendiri, ada pengalaman-pengalaman ataupun ada ruang-ruang waktu yang satu keputusan yang dibuat, satu keputusan yang tidak popular, akhirnya ia menguntungkan. Saya bukan kata keputusan, katakan
idea kita. Idea kita kadang-kadang pada masa itu tidak terterima. Sebab pada masa itu situasinya mungkin berbeza. Kan? Dan kita melihat bila kita beri pandangan tu, kita datang daripada kita punya pengalaman atau pengetahuan kita sendiri. Tetapi kita kena tahu bahawa pengetahuan orang pun ada, pengalaman orang pun ada, dan kita kena terima. Memang, dan pada masa itu memang berlaku. Tetapi akhirnya kadang-kadang kita dapat terima jugalah keputusan dia buat. Soal sama ada kemudian tu idea saya diterima atau tidak, itu kita selalu kita akan adakan perbincangan. Dan saya mengambil contoh yang terkini lah dengan program Moh Sehat PSUKNS 2022 ini. Mungkin pada peringkat awalnya tidak disetujui dan akhirnya dah pun seminggu berjaya dilangsungkan. Jadi macam mana Datuk melihat program Moh Sehat yang dibawakan ini? Moh Sehat ini di peringkat Negeri Sembilan kita panggil Moh Sehat lah, tapi di peringkat kebangsaan telah pun diterujuk oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita kata program Amalan Hidup Sihat penjawat Malaysia, keluarga Malaysia. Dan saya melihat Moh Sehat ini ialah kita nak adakan program sesuatu tu memang agak berat. Apatah lagi dia bukan berkaitan dengan senaman dan sebagainya. Kadang kita rasa kita agak berat, tetapi kita kena disiplinkan diri. Bagi saya, sebab idea ni datang pun ada satu jabatan juga yang buat program dia secara tersusun. Saya lihat secara 100 hari dia program dia ialah kepada Jom Fit lah. Bagaimana kita mengarah ke BMI yang apa ni lah, yang ideal, bukan tak ada obes dan sebagainya. So saya lihat dan program 1 hari hanya seorang saja yang berat badan dia bertambah. Seorang sajalah pula. Tak macam mana kan dia berat bertambah. Yang lain tu saya ingat dalam berapa tu berat badan menurun. Jadi benda ni boleh dia buat. Boleh dia buat, dan bagi saya yang penting ialah kita penjawat awam ni kena sihat. Untuk berfikiran dengan baik, untuk menjalani tugas kita seharian dengan baik, kita mesti sihat. Kita sihat. Orang kata walaupun kita dah tua, dah berumur, tapi kita kena sihat supaya kita sentiasa bertenaga dan kita dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada kita, dan bukan saja kepada pejabat tetapi kepada keluarga kita juga. So itu saya rasa kehidupan yang sihat, badan yang sihat itu banyak memberi impak yang positif kepada diri sendiri dan juga kepada organisasi. Sebab tu saya menganjurkan supaya ini sebagai simbolik. Setiap minggu saya membenarkan penjawat awam dalam pukul 5 petang untuk bersukan. Atau mana selepas waktu asar tu paling awal 45 bersukan dengan apa cara pun. Jogging ke, naik basikal ke. Dan saya sekarang ni saya cuba. Saya cuba setiap hari Rabu saya berbasikal ke pejabat. Kebetulan pejabat ke kediaman saya pun tak jauh. Kan? So saya cuba berbasikal ke pejabat, sebab saya tahu bahawa setiap hari Rabu tu memang saya akan bermusyawarat dari pagi hingga ke petang di pejabat. Memang selalunya saya tak akan keluar lah. So, dan saya difahamkan lepas berbasikal, Datuk ke pejabat pun letak basikal dan akan naik tangga, InsyaAllah tingkat 5 tingkat. Itu saya dah amalkan setiap tu lah. Dah lama lah. Saya tengok kadang naik tunggu tangga tu lagi lama. Tunggu lift tu lagi lama untuk sampai ke atas. So saya rasa naik tangga perlahan-lahan sampai jugalah. Dan pastinya di pejabat secawan kopi sedang menanti, sebab saya difahamkan Datuk juga pencinta kopi. Tapi hari ni maaf Datuk, tak ada kopi. Tapi kita perlu berikan fokus kepada perbincangan kita mengenai Negeri Sembilan Maju 2045. Banyak soal yang tahu pasal saya. Okey Datuk, kita mulakan ada series kita untuk kita melihat wawasan Negeri Sembilan Maju ini. Jadi setakat inilah daripada 2018 dan kini kita memasuki Februari 2022. Bagaimana agaknya Datuk dalam tempoh ini Datuk berusaha untuk memastikan segala dasar polisi kerajaan negeri sederap dengan pembangunan negara dalam menuju gagasan negeri berpendapatan tinggi 2025, negara berpendapatan tinggi 2025, dan juga secara tak langsung untuk wawasan kemakmuran bersama dan dalam menuju ke Negeri Sembilan Maju 2045 ini. Okey, terima kasih Fahmi. Dalam kita memastikan dasar kerajaan seiring dengan pembangunan negara, sama ada di peringkat negeri dan juga persekutuan terutamanya kan. Maknanya bila kita nak negara maju, kita hendak membawa pelabur sebenarnya.
bila kita bawa pelabur, keuntungan tu bukan hanya dirasai oleh negeri saja, tetapi dia juga memberikan keuntungan kepada negara. Mana negeri dan negara. KDNK negara akan naik. Itu dari segi dalam konteks negeri dan negara. Malahan apabila lebih banyak pelabur masuk, ekonomi rantaian tu pun akan memberi kesan kepada rakyat. Dengan ada restorannya, dengan adanya orang kata bengkel keretanya, dengan ada orang kata nak gunting rambut ada kedai, jadi dia akan bertambah. Jadi kemakmuran rakyat dan kesejahteraan akan melempah kepada kesemua kita dalam negara kita, dalam negara Malaysia yang kita cintai, selain daripada dalam negeri. So untuk selaraskan dengan kata sederap dengan pembangunan negara, sebab itu dasar-dasar yang kita buat di peringkat negeri, memang ada kebanyakannya ada yang selari ataupun kita kata berkaitan dengan negara dan negeri. Contoh kalau katakan MITI membawa masuk pelabur, dari segi dasar, beberapa dasar tu memang MITI atau pengurusan pusat yang aturkan. Dan kita di peringkat negeri, kita kena selari dengan apa yang peringkat pusat buat. Contohnya dari permohonan tanahnya, kita kena seberapa segera yang boleh, di pihak pemberian lesen oleh PBT, pihak berkuasa tempatan sendiri, mana kena selari dengan apa yang dasar dibuat oleh persekutuan. Sebab itu saya kira perkara ini tidak menjadi masalah kepada kita, sebab kita sama-sama ingin memajukan negara dengan memajukan negeri itu sendiri. Tapi dalam keadaan memajukan negara, memajukan negeri, kita tidak dapat lari. Malah dalam tempoh dari Disember hingga Januari, isu integriti berlegar-legar di media sosial. Adakah sebab sebelum ini Datuk sebelum menduduki kerusi sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, Datuk menjawab jawatan Ketua Kluster Pengajian Etika Profesional dan Integriti di Intan. Jadi saya pasti Datuk akan terus mengelak isu-isu integriti ini untuk dipraktikan kepada kaki tangan Datuk sendiri. Dalam hal ini bagaimana Datuk, adakah boleh berkompromi sedikit sebanyak untuk memastikan pembangunan negeri itu tercapai ataupun langsung tidak membenarkan satu perkara yang mencalar soal integriti? Okey, alhamdulillah. Kalau kita lihat kepimpinan Negeri Sembilan sendiri, adanya moto bersih muafakat sejahtera. Mana bersih dari segala-galanya lah. Termasuk dari segi kita buat kerja, mana integriti, bersih daripada salah guna kuasa, bersih dari rasuah dan tiada ketirisan. Okey, tadi suami kata sebelum saya ke SUK Negeri Sembilan, saya berkhidmat di Intan dan memang ketua kluster etika. Dan di situ memang kita di peringkat persekutuan, pengalaman kita ialah membuat kursus-kursus dan ilmu-ilmu yang ada lah tentang integriti dan sebagainya, dan kursus-kursus yang kita kata kursus-kursus yang berkaitan terus. Saya pernah buat, kita pernah buat, Intan pernah buat kursus-kursus untuk setiausaha bahagian kewangan. Soal integriti kita pernah panggil mereka yang pernah terlibat dengan rasuah, menceritakan dan sebagainya lah, sebagai suatu kesedaran, dan juga kita panggil pihak-pihak Jabatan Audit kalau ada contoh-contoh salah laku. Dan bila bertugas di Sembilan, itu on the ground. Bahasa Inggeris tu. Itu kita bertugas di bawah sekarang ni kan. Di Intan kita memberikan kursus ilmu, dan di sini kita perlu melaksanakan apa yang kita dah belajar ataupun kita berikan. Itu memang satu cabaran. Dan apa lagi, kita memang bila kita melihat kepada orang kata senario semasa, banyak yang berbicara tentang PBT itu sendiri, pejabat tanah dan sebagainya. Di peringkat negeri memang itu dua. Fokus bila kita sebut integriti, itu dua. Tetapi dalam hal ini, kepimpinan negeri, di peringkat kerajaan negeri, di peringkat pentadbiran kerajaan diraja oleh SUK, saya sendiri, kita selalu menekankan kita mahu suatu tu, proses tu cepat, tetapi tanpa melanggar prosedur yang ada. Birokrasi bagi saya, orang kata apa ni birokrasi, bagi saya birokrasi itu perlu ada. Tapi kalau ada birokrasi yang perlu kita tiadakan, kita tiadakan. Prosedur yang ada tu bagi saya cakap dengan pegawai saya,
prosedur yang ada itu sepatutnya tidak menyusahkan kita, tidak menyusahkan pihak pelanggan kita. Prosedur yang ada itulah untuk memudahkan kerja kita. Suami fikir, kalau katakan kita mengendalikan pembelian barangan, perolehan aset, kalau tak ada prosedur yang ada, kita masuk kerja macam nak buat, kita ikut, tak boleh ikut suka hati. Kalau tak ada. Tapi prosedur itu membantu kita, mempermudahkan dan mempercepatkan. Pada benda perkara itu kita kena fikir positif. Dan saya kata kita kena cepat. Cepat tu sebenarnya bagi saya birokrasi tu bukan melambatkan. Ada yang kita boleh berubah, tapi bergantung pada diri kita untuk bertugas. Kalau kita 8 hingga 5, apakah kualiti kerja masa kita bekerja daripada 8 hingga 5? Dari 8 hingga 5 petang. Kualiti masa kita. Adakah banyak mana masa kita terbuang, banyak masa kita guna untuk pejabat. Sebab itu ke arah itu kita selalu saya menekankan kepada ketua jabatan supaya perkara-perkara ini mana yang kita boleh segerakan, tapi tanpa melanggar prosedur yang ada. Itu dia punya. Okey, Datuk, banyak lagi persoalan yang ingin saya ajukan dan pastinya untuk rakyat Negeri Sembilan ingin mengetahui apakah status untuk Negeri Sembilan Maju 2045. Semuanya akan saya ajukan seketika nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Ruang Bicara. Negeri Sembilan Maju 2045 masih lagi bersama saya Syuhaimi dan juga yang berhormat Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan. Kita dah mula pada awal tadi mengorek sedikit siapakah sebenarnya di sebalik nama Datuk Dr. Razali Abdul Malik, dari segi pegangannya, prinsipnya mentadbir kerajaan negeri sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, dan kini kita memasuki fasa untuk Negeri Sembilan Maju 2045. Secara asasnya Negeri Sembilan kita melihat Datuk dari segi potensinya untuk mencapai status negeri maju dah pun ada. Asas-asasnya dah ada. Namun bagi YB Datuk sendiri, di mana kekuatan Negeri Sembilan untuk menjadi sebuah negeri maju? Okey. Terima kasih. Negeri Sembilan kalau kita lihat dari segi geografinya dalam peta Malaysia itu sendiri, dia berhampiran dengan negeri seperti Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur dan sebagainya, dan kita melihat ini suatu lokasinya. Pertama lokasi dia lah. Lokasi dia yang strategik, yang perlu Negeri Sembilan ambil peluang. Kita lihat pembangunan di Kuala Lumpur tu, dia menghala ke selatan, menghala ke selatan, ke Bangi. Kalau kita lihat dulu, kita rasa dulu Bangi jauh dari Kuala Lumpur. Now kita rasa Bangi tu dah dekat dengan Kuala Lumpur. Dan dia pergi ke selatan lagi. Ke Bandar Bukit Mahkota, dan sebagainya, Nilai dan sebagainya. Dan now kita paling hampir Nilai tu sendiri, dalam Seremban Nilai. Nilai tu sendiri mendapat lempahan. Kalau sekurangnya dulu, orang yang bekerja di Kuala Lumpur, di Selangor, di UPM contoh, ramai yang berulang dari Negeri Sembilan contohnya kan. So itu pembangunan dari segi hartanah. Sekarang ni kita melihat daripada dulu pun dah, maknanya pembangunan industri itu sendiri pun telah mula, telah pun bermula sejak kita lihat Nilai Bandar Seremban tu, apabila adanya jaringan, saya kata kedua tu tadi lokasi, kedua ialah jaringan pengangkutan. Kita ada komuternya, dan dengan Lebuh Raya yang jalan raya, lepas tu ada KLIA yang dekat situ. Itu suatu peluang yang baik kepada Negeri Sembilan untuk maju dari aspek pembangunannya, perindustriannya, pelancongannya, dan juga makanannya, dan rekreasi dan pelancongan dan rekreasi dan sebagainya. Saya rasa itu suatu yang menjadikan Negeri Sembilan boleh menjadi maju. Dan ketiga ialah dari segi kadar pembandaran. Saya kata tadi, kadar pembandaran kita mungkin bertambah sebab ada yang bekerja di Putrajaya, tinggal dengan orang kata nilai jualan ataupun hartanah yang murah daripada berbanding dengan Kuala Lumpur dan Putrajaya sini, ramai yang membeli
di Seremban, di Nilai contohnya. Dan seterusnya kita lihat di peringkat Port Dickson tu sendiri, pentarafan dia sebagai bandar, orang kata tentera darat, bandar perairan negara dan zone wellness. Itu suatu yang kata faktor-faktor positif yang boleh yang boleh menjadikan Negeri Sembilan ini lagi maju dan kita ke arah negeri berpendapatan tinggi. Itu. Dan dalam mencari acuan menjadi untuk menjadi negeri maju, acuan yang bagaimana agaknya sebenarnya digariskan sebagai satu panduan untuk bukan saja generasi sekarang tapi untuk generasi-generasi akan datang sehinggalah status negeri maju 2045 itu berjaya dicapai. Okey. Kalau kita lihat Negeri Sembilan ni acuannya, kalau kita lihat banyak kita kalau kita tak adalah boleh terpisah dengan kita adat kita. Kalau Negeri Sembilan kaya dengan kita lebih tekan dengan adat perpatih kita kan. Jadi kalau kita lihat acuan ni kita hendak supaya kita bahagikan zon Negeri Sembilan ni kepada beberapa zon. Contohnya acuan untuk perindustrian pembangunan tu kita letak zon di Seremban, di Nilai, di Port Dickson. Maka ada untuk agropolis, untuk dan juga untuk pertanian kita boleh ada di Rembau, di Jelebu dan juga di Jempur, di Tampin. So itu makna kita tak akan bangunkan katakan tujuan pembangunan industri keseluruhan negeri. Kita pecahkan pada 3 zon yang utama lah. So dekat situ, dan pada masa yang sama juga kita memelihara identiti kawasan luar bandar tu lah, seperti di Jempur, di Jelebu, di Kuala Pilah, di Rembau, dan juga di Tampin sendiri. Dan saya melihat sebenarnya dari segi acuan tu juga menjurus kepada wilayah-wilayah. Datuk dah menyebut tadi dari segi perbezaannya. Namun diwujudkan juga tentang wilayah pembangunan biodiversity itu sendiri bagi memastikan kemampanan alam sekitar juga sentiasa terpelihara. Jadi mungkin boleh Datuk jelaskan di sini. Macam kita biodiversity itu maknanya kita memelihara alam sekitar dengan kita mewaju suatu kawasan tu dengan memelihara alam sekitar. Contoh, kita di Jelebu kita ada Kenaboi. Kenaboi yang kaya dengan alam floranya. Dan di situ kita memelihara supaya ada rekreasi agropelancongan dekat situlah, biodiversity. Dan kita ada jeram toy kita yang berhampiran sebenarnya, tapi malangnya semasa banjir ni semua struktur di jeram toy itu dengan dia punya air terjunnya semua dah musnah lah akibat banjir, dan kita akan kembali membangunkan semula jeram toy itu lah. Dan untuk yang biodiversity itu dari agronya pertanian. Pertanian kita pergi ke kalau kita lihat di Jelebu tu sendiri banyak makanan, tanaman, kalau kata durian dekat situ dengan sayurannya dan makanan, dan kita pun menghala ke arah supaya daerah ini menjadi hub makanan kepada Lembah Kelang. Jadi kita sedang membangun supaya makanan kita cukup dan kita boleh hantar ke Lembah Kelang. Maknanya makanan, jadi dari segi keselamatan makanannya negara kita terjamin di situ. Jadi dalam kita memastikan untuk Negeri Sembilan maju 2045, saya melihat ada beberapa lah faktor lain sebagai indikator yang mempercepatkan Negeri Sembilan maju. Datuk dah menyebut tadi semintas lalu dan saya inginkan satu penerangan yang lebih panjang mungkin di sini mengenai kawasan Malaysia Vision Valley itu sendiri, dan limpahan Greater KL. Tadi Datuk pun dah menyebut sedikit tentang limpahan kegunaan yang diperolehi daripada kemajuan Kuala Lumpur. Jadi dua perkara ini diberikan tumpuan. Kalau kawasan Malaysian Vision Valley di daerah Seremban dan juga Port Dickson, dua daerah ini yang diberikan tumpuan. Jadi mungkin sedikit penjelasan Datuk daripada Datuk untuk kawasan Malaysian Vision Valley, untuk Greater KL yang mempercepatkan lagi untuk Negeri Sembilan maju 2045. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Suhaimi, maknanya dari segi lokasinya, dari infranya, dari segi jaringan jalan rayanya, kawasan yang menerima limpahan pembangunan di Kuala Lumpur tu sendiri, di Putrajaya tu sendiri ialah yang terampil lah daerah Seremban dan Port Dickson. Sebab tu Malaysian Vision Valley
ini dia melibatkan dua daerah ni, maknanya Port Dickson dan Seremban. Dan apa yang kita buat sekarang ni dalam Malaysia Vision Village 2.0 ni, kita membagikan keseluruhan kawasan ini kepada 4 parcel. 4 tempat, 4 parcel lah. Parcel A ialah untuk kawasan industri tech park, maknanya industri itu berteknologi tinggi. Kita membentukkan lebih kurang 2,800 lebih ekar. Itu parcel A. Manakala parcel B pula kita pergi ke smart county lah. Maknanya dengan menggunakan IoT apa semua, AT semua tu kita gunakan, dan itu pun dah lebih kurang 8.796 ekar. Dan ketiganya di ini secara kita pun telah buat kajian tentang NS Negeri Sembilan Aerospace Valley. Dan yang parcel D lah Integrated Maritime Hub lah, dan Waterfront Corridor. Ini lebih kepada di daerah Port Dickson. Kita ada orang selalu pergi Port Dickson, dia ada telefon, Port Dickson ni dari dulu sama macam tu je. Yang bezanya cuma jalan makin jam. Itu dia kata, sebab kita tak boleh besar. Betul saya, tapi orang datang ke Port Dickson pun itu tarikan dia, melihat pantai tradisi. Apa pembangunan yang kita nak buat Port Dickson tu, kita akan memelihara pantai tradisi kita, supaya orang akan ke situ untuk pantai kita tak nak hilang pantai kita, supaya ramai datang. Tapi itulah, walaupun tapi masih ramai datang, dan insya-Allah kita akan terus majukan dari segi kemudahannya, dari segi tempat-tempat yang terbaru yang Port Dickson itu sendirilah. Okey, kita dapat melihat sehingga setakat ini dalam kita mengejar untuk kerajaan negeri mengejar status negeri maju 2045, infra tu dah ada dengan limpahan-limpahan daripada kerajaan pusat, kerajaan persekutuan juga diperolehi oleh kerajaan Negeri Sembilan. Namun begitu dari segi indikatornya setakat inilah sejak pelancaran untuk Negeri Sembilan maju, berapa peratus agaknya Datuk telah pun diperolehi, dan selepas ini apa lagi yang akan dibawa? Kerana saya tercari-cari tadi Datuk menyatakan tentang Malaysian Vision Valley 2.0. Bila agaknya yang 1.0 itu telah berlangsung dan transisinya itu apa kesudahannya, apa yang berlaku dalam tempoh transisi itu, Datuk? Terima kasih Syami. Kalau kita lihat dari segi kita lihat 2.0 tu selepas tahun pilihan raya 2018, maknanya setelah Kerajaan Pakatan Harapan menerajui Negeri Sembilan, dan beberapa perubahan. Kita akui negara akui bahawa MVV itu memang suatu yang baik. Itu memang kerajaan negeri akui suatu yang baik, dan kita teruskan program MVV ini, walaupun kerajaan negerinya telah diteruji oleh Pakatan Harapan dulunya yang berbezalah. Dan apa yang dibuat ialah tentang beberapa penambahbaikan. Di dalam tu maknanya dikhususkan, saya kata tadi, dikhususkan tentang 4 fasa tadi, fasa A, B, C dan D tadilah. Dan kita juga membuat supaya bagi memastikan keutamaan pembangunan itu mengikut lebih spesifik, lebih khusus kepada perkara-perkara yang tu, supaya apa yang kita rancang tu kita dapat terus dapatkan pelaburnya. Dan itu antara penambahbaikan yang dibuat. Dan saya perlu ajukan soalan ini, Datuk. Bila mana transisi, Datuk menyebut tadi dari segi perubahan kerajaan, adakah ia mengganggu juga sedikit sebanyak tentang wawasan yang digariskan untuk Negeri Sembilan Maju 2045 ini? Bagi saya tak ada gangguan lah. Kita penjawat awam, satu, kita ini saya guna bahasa Inggeris kita kena akur kepada government of the day dengan izin government of the day, maknanya kerajaan negeri yang sedang memerintah. Maknanya di mana kita berada, maknanya saya di Negeri Sembilan, maknanya saya bertugas dengan kerajaan Negeri Sembilan yang sekarang ini. Dan dari dasarnya kita akan berbincang untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan negeri, untuk kebaikan rakyat dan juga kebaikan negara. So dari segi gangguan bagi saya, kita boleh kita atasi dengan secara baiknya bila kita melihat. Dan kita melihat selain daripada wawasan 2045 itu yang telah pun digariskan, yang akan dikejar
tempoh masanya. Peranan Datuk sendiri merupakan pengerusi Invest NS, Invest Negeri Sembilan. Jadi setakat ini bagaimana dalam tempoh pandemik 2 tahun yang kita lalui, dan saya difahamkan dalam tempoh pandemik ini juga kerajaan negeri di bawah Datuk sendiri telah pun melaksanakan satu program, Jadi mungkin ini satu platform terbaik untuk Datuk jelaskan program yang diperkenalkan, kerana kesinambungan pelaburan itu perlu walaupun dalam tempoh pandemik sedang berlaku. Okey, untuk tujuan pelaburan, untuk memudahkan pelaburan, kita melalui Invest NS. Invest NS ni kita jadikan suatu agensi kerajaan di bawah kerajaan negeri untuk menarik pelabur dan juga untuk memudah cara segala pelaburan yang dibuat di Malaysia, di Negeri Sembilan, dan juga kita mempermudahkan segala permohonan dan keperluan oleh syarikat berkenaan. Kita boleh kata sebagai pusat senti, one stop center kepada pelaburan. Malah kalau jika ada masalah-masalah yang timbul semasa permohonan oleh mereka, kita akan mudah carakan dan kita akan mengadakan perbincangan dengan pihak-pihak tertentu. Contoh dengan pihak pejabat tanah, dengan pihak PBT itu sendiri, dengan pihak infrastruktur, contoh bekalan air, dengan pihak bekalan elektrik. Malah ada mesyuarat pun saya pengurusikan sendiri, khusus kepada pelaburan itu sendiri, supaya kita keuntungan dapat bukan saja kepada pihak pelabur, tetapi kerajaan negeri juga. Kita tak mahu kalau kita lambat dalam membuat keputusan, bukan kita kata dia pergi ke negeri lain, dia pergi ke negara lain, yang lagi mudah. Sebab tu saya kata kita membuat suatu keputusan tu mesti cepat. Dan salah satu kita punya pembaruan dalam mempercepatkan ini, kita terus memberikan contoh yang bayaran premium. Bila buat pelaburan ada bayaran premium, pelaburan buat hartanah bayar premium. Selalunya dalam kita terus buat galakan kepada mereka, kepada syarikat yang telah diluluskan, kalau jika mereka membayar premium dalam tempoh 30 hari selepas mendapat surat tersebut, kelulusan tersebut, mereka terus diberikan diskaun, potongan 25% daripada premium tersebut. Itu dalam masa 30 hari. Kalau dalam masa 60 hari tak sempat 30 hari, dalam masa 60 hari mereka diberikan diskaun 15%. Padahal sebelum ini kita tak buat begitu. Apa yang terjadi sebelum ini ialah bila kita luluskan premium, secara orang kata kebiasaannya syarikat ini akan menulis surat kepada kerajaan ini untuk minta diskaun. Itu pun kadang-kadang mengambil masa, nak datang balik mengambil masa sebulan 2 bulan. Jadi kalau kita berikan diskaun tu terus dan mereka tu bayar, kedua-dua pihak untung. Mana kita dapat cepatkan dan hasil pun dapat cepat kepada kerajaan negeri. Kalau tidak, maknanya benda tu boleh dipendekkan sekurang-kurangnya 2 hingga 3 bulan. Itu kita mempercepatkan, menggalakkan pelaburan di Jadi di sinilah antara peranan yang perlu dilihat, yang telah pun diberikan oleh Invest NS untuk membantu pelabur-pelabur, dan secara tak langsung ia mempercepatkan lagi lah dalam usaha untuk menjadi negara maju. Baik Datuk, kita berehat seketika untuk last round, dan kembali selepas ini kita nak melihat sejauh mana dalam mengejar negeri maju ini adat pepatah itu terus dikendong. Jangan ke mana-mana. Kembali dalam Negeri Sembilan Maju 2045, dalam pusingan akhirnya pastinya kita ingin melihat sejauh mana agaknya dari soal jati diri itu akan terus dibawa bersama sederap dengan kemajuan yang ingin dicipta Negeri Sembilan Maju 2045. Dan saya nak kongsikan 2 rangkap pantun ini, Datuk saya ambil, ini bukan ciptaan saya ambil di Facebook Waris Negeri Sembilan. Kita paparkan sebenarnya sedikit 2 paparan pantun ini. Tombakau kampung disiat-siat, digulung-gulung sampailah padat. Orang Nogori memang terbiat, biar mati anak jangan mati adat. Dan rangkap kedua pula, kalau nak kaya konolah gigih, omeh disimpan karung dah sondat. Bila zaman dah makin canggih, makin ramai yang lupa adat. Dan kita beralih cerita kemajuan tentang
soal adat ni, walaupun menjadi sasaran kerajaan negeri untuk menjadi negeri maju 2045, sememangnya adat ini akan terus dikendong. Jadi bagaimana agaknya dalam soal dasar polisi, dasar budaya Negeri Sembilan yang khusus mungkin kalau ada untuk terus memelihara, menjaga adat pepatih yang dah sebenarnya sebati dengan orang Negeri Sembilan ni. Okey. Terima kasih. Saya rasa sudah pasti memang itu menjaga adat ataupun kita memastikan warisan adat ni pepatih ni terutama terpelihara tu, itu tanggungjawab kita. Ya. Di Negeri Sembilan. Walaupun ada pembangunan macam mana pun warisan adat ni. Salah satunya kita baru ni kita telah pun membukukan. Ada satu betul bawa ada beberapa pantun lagi dalam ni suami kalau sampai saya tak bacalah. Sistem sosial adat perpatih. Ni luak teraci. Kita ada beberapa luak. Kalau luak tu macam luak apa ni, Rembau dan sebagainya, Johor lah. Ini luak teraci. So kita membukukan. Luak teraci di Kuala Pilah. Di Seri Menanti. Di Seri Menanti. Yang kalau itu tempat tanah mengandung Kuala Pilah sekali termasuk sekali. So yang ni maknanya kita membukukannya. Dan berapa siri buku pun tentang adat pun kita akan terbitkan. Dan kalau kita lihat saya kata tadi kita memang committed dan sentiasa konsisten dalam mengekalkan, memelihara dan memperkasakan warisan sejarah dan budaya adat pepatih di Negeri Sembilan. Kalau kita lihat sendiri dalam ini terbukti pada tahun 2019 Kerajaan negeri telah memperuntukkan satu dana khas. Itu dana memperkasa adat perpatih Negeri Sembilan bagi tujuan memperkasakan adat ini tadi melalui pelbagai program yang kita salurkan kepada lembaga muzium Negeri Sembilan. Dan antara aktiviti yang buat dari segi makanannya, dari segi adat istiadatnya, dari segi peralatannya, dari segi busananya, pakaiannya dan sebagainya. Dan kita juga memberikan, kita buat kelab adat perpatih ni di Jabatan Pendidikan di sekolah-sekolah tu sendiri. Maknanya mereka di peringkat sekolah pun boleh dah memahami tentang adat perpatih tu sendiri. Dan juga kita ada juga orang kata kita mengadakan dialog dengan mereka yang kadang-kadang tak faham tentang adat perpatih. Kalau selalunya bila orang kata nak kahwin dengan orang Sembilan perempuan ni, ada orang takut. Kata kalau apa-apa jadi nanti warisan harta tu akan keluar. Dia tengok dia kalau tanah adat. Tanah adat tu sendiri. Tapi kalau katakan dia beli rumah dekat taman mana bukan tanah adat, tu tak adalah kena keluar. Ini tanah adat tu sendiri. Itu pun tengok macam mana ada prosesnya dan kalau diberikan dan itu semua ikut adatnya. Tapi bila kata keluar tu bukanlah nanti takut semua tak kahwin orang Sembilan kan, perempuan Sembilan. Jadi itu dari segi adat di tanah adat tu sendirilah. Dan kita lihat juga sendiri sekarang ni kita pun dalam proses untuk memajukan tanah adat tu sendiri. Tanah adat ni selalu banyak nama. Jadi kadang kita nak majukan kadang tak boleh, sukar. So kadang dia terbiar begitu. Kalau suami kata pernah pergi makan di kedai Ain di Seri Menanti. Kalau sepanjang jalan, kalau suami ada rumah-rumah yang lama yang terbiar dah rosak. Kita sayang rumah-rumah dalam bentuk yang macam tu terbiar. So kadang kita nak bangunkan tak boleh. Itu tanah adat dan sebagainya. Jadi kita dalam proses supaya tanah adat tu boleh dimajukan tanpa menggadai tanah adat tu sendiri. So antara itu program yang kita buatlah. Dan kita lihat bahawa peruntukan yang diberikan ini banyak membantu. Malahan dalam pembentangan bajet Belanjawan 2022 pun oleh Yang Amat Menteri Besar masa sidang Dewan yang lalu pun kita telah membutuhkan sebanyak 2 juta untuk pemeliharaan rumah warisan. Ni rumah warisan, ada masjid dan sebagainya, rumah-rumah lama yang milik individu. Kita peruntukkan duit kerajaan negeri untuk memelihara rumah-rumah tersebut dan 1 juta lagi untuk pembangunan dataran adat perpatih di Seri Menanti. Kalau kita lihat dekat, kalau pergi Seri Menanti ada istana lama Seri Menanti. Memang sekarang kita tengah bangun istana tu dengan pelbagai program dan juga kita tengah menambah baik istana Seri Menanti itu sendirilah supaya memang menjadi tumpuan pelancong
sekarang ni lah. Apatah lagi lepas PKP ni makin ramai. Kita pun memperkenalkan masakan-masakan dengan sembilan dan sebagainya dekat situ lah. Tapi wujud tak sedikit kebimbangan yang terbit di sanubari Datuk bila mana adat ini terus dilihat dapat bertahan, dapat dikenong, namun dengan keadaan semasa ia juga semakin terhakis. Jadi apa lagi pendekatan yang diambil selain didokumentasikan sebagai satu majalah, mungkin makalah tapi mungkin hakisan budaya itu sendiri akan berlaku juga. Saya akui suami kadang-kadang bila cakap adat ni orang lama-lama yang tahu dan sebagainya, tapi di peringkat anak-anak kita dan sebagainya mungkin mereka tak faham ataupun tak ikut. Sebab tu saya kata tadi di sekolah kita adakan kelab-kelab apa dan pasti tadi lah. Dan malahan kita pun melalui Facebook pun kita mengadakan sesi-sesi untuk supaya adat perpati ini terus difahami dan terus orang kata tidak terhakis lah. Yang penting difahami. Kadang-kadang kita pun ramai orang tak faham dan sebagainya, dan kita pun mengadakan segala program itu supaya adat ini terus kekal, orang kata terus makin ramai, aku kata tidak terlupalah ataupun terhakis dan sebagainya. Dan untuk membangunkan budaya bangsa, malah untuk mengejar kemajuan pembangunan modal insan harus bermula daripada sekarang untuk Negeri Sembilan. Untuk itu apa yang direncanakan? Okey. Yang itu sebenarnya kita telah pun mengambil beberapa inisiatif supaya pembangunan kita selaras dengan apa yang suami katakan tadi. Antaranya lah kita memberikan, kalau kita lihat sebagai contoh, saya bagi spesifik sebagai contoh dalam belanjawan 2022 ni kita memberi fokus kepada 8 bidang tumpuan tanpa kita meninggalkan mana-mana bidang, mana-mana kumpulan sasar kita. Kita ada kita pertamanya tentang ekonomi rakyat tu sendiri. Apatah lagi dalam suasana selepas pandemik COVID-19 ini kita tahu ramai yang terjejas. So kita pun dan ekonomi ramai rakyat tu kita peruntukkan untuk kita buat pusat penjaja tu sendiri, sebab kita tahu memang ramai hilang pekerjaan dan ramai yang hendak mulakan perniagaan secara kecil-kecilan. Dan kita juga menyediakan dalam ekonomi rakyat tu kita sediakan juga tabung usahawan, bantuan tabung usahawan kepada mereka yang layak untuk dapatkan pinjaman. Kedua, dari segi pendidikan tu sendiri, pendidikan sendiri tahu ramai terjejas. Kita salah satulah saya kata kita adakan program BAS. BAS tu bantuan anak sekolah. Kita bagikan yang RM50 seorang kepada mereka yang layak. Ketiga, dari segi fokus kita untuk belanjawan 2020 dari segi kebajikan. Kita tahu bahawa kebajikan mereka yang seumur ada yang tak dapat insurans, kita adakan tabung khairat kematian dan hibah takaful. Khairat kematian ni untuk yang beragama Islam dan hibah takaful ni kepada yang bukan beragama Islam. Dan juga kita ada juga food bank. Food bank. Seterusnya kita buat pemakaran komuniti. Kita buat rumah, siapa ada tanah tu boleh buat pinjaman kepada rakyat ni untuk buat rumah. Yang rumah kita panggil rumah harapan rakyat. Dan untuk belia dan wanita ni, kita tahu ramai pemuda kita sekarang jadi Grab Food Panda. Kita sediakan pula takaful bagi belia food rider ni. Kadang-kadang mereka ialah kemalangan, tak ada tencuran dan sebagainya. Kita amat perhatian dan kita sediakan itu semua. Dan dari segi adat, saya kata tadi kita ada dataran adat berparti dan pentadbiran. Kita buat pentadbiran ni supaya lagi cepat dan kita selari dengan teknologi sedia masa. Kita mengadakan orang kata perkhidmatan atas talian, bayaran itu pejabat tanah di PBT sendirilah. Kita ke arah supaya daripada mula permohonan hingga ke akhirnya menggunakan aplikasi atas talian. Jadi itu antara pendekatan-pendekatan yang diberikan untuk dari kerajaan negeri. Jadi akhir sekali Dato' kalau kita saya mengambil satu judul buku dari tokoh budayawan tak asing lagi, berasal daripada Negeri Sembilan juga, Tan Sri Rais Yatim. Judul bukunya Zaman Beredar, Pesaka Bergilir. Dan kita yakin bahawa
dari segi warisan untuk menjayakan gagasan Negeri Sembilan Maju 2045 ini akan diteruskan oleh legasi-legasi yang akan datang. Jadi apa agaknya garis panduan mungkin dari Datuk sendiri untuk generasi akan datang dalam menjayakan wawasan Negeri Sembilan Maju 2045 ini? Okey, terima kasih Suhaimi. Okey, kita tahu maknanya segala yang sebagai contoh, segala yang apa yang saya telah bicarakan tadi memang telah didokumenkan. Kita ada dokumen yang kita banyaklah. Pelan anti rasuahnya kita ada, dokumen masa-masa itu semua ada. Tapi seperti kata tu, zaman beredar pusaka bergilir dan mana orang lain akan ambil alih, kan. Maknanya sekarang ni pengisahan tu kita kena lihat pelaksanaannya, kita kena secara berterusan kita mesti memahamkan kepada semua pihak. Maknanya kalau kata saya kepada pegawai saya, kalau mereka yang mengganti saya nanti, mereka tahu nak buat macam mana. Dan walau bagaimanapun, walaupun ada dokumen Suhaimi, dokumen ini kita kata boleh ubah. Jika pada masa mereka mentadbir nanti, ataupun pada siapa pemimpin rasakan dokumen ini perlu diubah berdasarkan keadaan semasa dan persekitaran, maka boleh ubah. Kita jangan, yang penting bagi saya lah, bila bekerja ni, kalau kita ada dokumen tu, kita janganlah pegangnya ataupun ikut daripada mula kita bekerja. Contoh, kalau saya mula kerja sebagai dalam Perkhidmatan Tabir Melati dari tahun 95 sampai saya gunakan, mesti dia kerana ada benda-benda yang tak relevan, tak sesuai. Jadi kita jangan sentiasa berada, orang kata, dalam zon selesa. Dalam bahasa Inggeris comfort zone. Perlu diadaptasikan dengan kehendak dan keperluan semasa, dengan golongan remaja yang dan sebagainya. Kita kena ubah. Kalau sekarang ni pengguna IT, kalau kita tak boleh, orang kata, selari ataupun seiring dengan perkembangan IT, maka kita akan tertinggal. Dan kalau kita tertinggal, kita jalan salahkan orang lain. Sebab tu bagi saya kita kena semangat. Semangat bekerja tu kena pelbagai. Semangat tu datang daripada pelbagai. Satunya daripada ilmu kita Suhaimi, dan satu dari pengalaman kita. Itu dua kata kuncinya. Itu semangatnya, kan? Baik, terima kasih banyak Datuk kerana bersama kami dengan dua kata kunci yang terakhir, ilmu dan juga semangat yang perlu dipegang agar kemajuan ataupun cita-cita menjadikan Negeri Sembilan Maju 2045 ini dapat dicapai. Jadi terima kasih banyak Yang Berhormat Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, kerana bersama saya pada malam ini. Jangan pernah serik, Datuk. InsyaAllah boleh jumpa lagi. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Ruang Bicara berakhir untuk malam ini. Esok Ruang Bicara Bahas akan kembali, jadi teruskan bersama kami di Bernama TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum.